Kita masih lagi sebenarnya bincang tentang ini kan, nombor 4 ni. Kita dah baca ni di bawah tajuk perkara ke-11. Membaca di hadapan orang alim sama seperti mendengar daripadanya. Tidak ada perbezaan di antara haddatsana dan akhbarana. Kita dah bincang di situ. Kemudian Imam Tirmizi kemukakan buktinya lah, bahawa boleh buat begitu, tak ada bezanya antara dua cara tu. Dia mulakan dengan teks dia di sini. Haddatsana Husain bin Mahdi al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala qara'tu ala Atha ibn Abi Rabah faqultu lahu kaifa aqul faqala qul haddatsanahu. Daripada sini sampai kepada nombor 3 tu kita dah baca dah. Hari ini kita akan mulakan dengan yang keempat ini. Masih lagi berkenaan dengan tidak ada bezanya di antara istilah. Yang ini mengikut Imam Tirmizi lah, walaupun ada beza di sisi orang lainnya, ada beza. Di sisi Imam Tirmizi, Imam Bukhari tak ada beza. Imam Tirmizi kata wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul sa'altu Aba Asim an-Nabil an hadithin faqala iqra' alayya fa ahbabtu an yaqra'a huwa faqala anta la tujizu al-qira'ah wa qad kana Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas yujizani al-qira'ah. Kemudian dalam setengah-setengah nuskhanya dia ada di ini al-farqu baina akhbarana wa haddatsana. Beza di antara akhbarana dan haddatsana. Yang kelima. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin al-Husain qala haddatsana Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi al-Basri qala qala Abdullah bin Wahab ma qultu haddatsana fahuwa ma sami'tu ma'an nas wa ma qultu haddatsani fahuwa ma sami'tu wahdi wa ma qultu akhbarana fahuwa ma quri'a 'ala al-'alim wa ana shahidun wa ma qultu akhbarani fahuwa ma qara'tu 'ala al-'alim. Yang keenam, qala sami'tu Aba Musa Muhammad bin al-Muthanna yaqul sami'tu Yahya bin Sa'id al-Qattan yaqul haddatsana wa akhbarana wahidun. Yang ketujuh, qala Abu Isa kunna 'inda Abi Mus'ab al-Madini faquri'a 'alaihi ba'du hadithihi faqultu lahu kaifa naqul faqala qul haddatsana Abu Mus'ab. Itu semuanya yang kita telah baca saat ini sampai yang ketujuh. Ini sebagai bukti yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi bahawa sekian ramai ulama hadis menganggap haddatsana dan akhbarana itu sama sahaja. Bermaksud, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata, aku bertanya Aba Asim An-Nabil tentang satu hadis, maka beliau berkata, bacalah di hadapanku. Aku pula, yang dikata Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari lah, aku pula suka, mana lebih suka kalau dia sendiri, yakni Abu Asim An-Nabil itu sendiri yang membaca. Ketika itu beliau berkata, adakah engkau tidak membenarkan, yakni tidak mengharuskan murid membaca di hadapan guru? Adakah engkau tidak membenarkan membaca? Maksudnya tidak mengharuskan murid membaca di hadapan guru, sedangkan Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas membenarkannya. Kemudian perbezaan di antara istilah akhbarana dan haddatsana. Ahmad bin Husain meriwayatkan kepada kami. Ini siapa kata? Imam Tirmizi lah kata. Ahmad bin Husain meriwayatkan kepada kami. Katanya Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi al-Misri meriwayatkan kepada kami. Katanya Abdullah bin Wahab berkata, apa tu maksudnya hadis? Yang aku kata haddatsana, yakni ketika menyampaikannya, berarti apa yang aku dengar bersama orang-orang lain. Mana aku dengar guru baca,
apa yakni hadis yang aku kata haddatsani ketika menyampaikannya, berarti apa yang aku dengar seorang diri. Mana guru baca, aku dengar. Apa yakni hadis yang aku kata akhbarana ketika menyampaikannya, berarti apa yang dia baca di hadapan orang alim. Orang alim di sini maksudnya muhaddis, dan aku ada bersama. Orang lain baca, mana salah seorang sahabat aku lah baca di hadapan guru, dan aku ada bersama. Dan apa yakni hadis yang aku kata akhbarani ketika menyampaikannya, berarti apa yang aku sendiri baca di hadapan orang alim, yakni guru muhaddis di hadapan orang alim, maknanya di hadapan seseorang muhaddis lah, dalam keadaan aku seorang diri, aku baca dia dengar. Jadi kalau yang macam tu, aku bila menyampaikannya berkata akhbarani. Yang keenam, aku mendengar Aba Musa. Siapa ni aku ni? Imam Tirmidzi lah. Aku mendengar Aba Musa Muhammad bin Al-Muthanna berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, haddathana dan akhbarana itu sama sahaja. Yang ketujuh, kata Abu Isa, pernah aku berada di samping Abu Mus'ab Al-Madini, lalu dibaca di hadapannya beberapa hadisnya. Maka aku bertanya, bagaimana kami akan kata, yani apabila hendak meriwayatkannya kepada orang lain? Jawab beliau, katalah haddathana. Padahal dia tidak baca, orang lain baca di hadapan dia. Tapi dia kata boleh, kamu kata haddathana pun. Boleh. Haddathana Abu Mus'ab. Kamu kata begitu, boleh. Baik, kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi. Dan aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata. Ini yang Imam Tirmidzi riwayatkan daripada Imam Bukhari di luar kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi. Dan di dalam Sahih Bukhari tak ada sebut benda ni. Sebab benda ni hanya diceritakan oleh Imam Tirmidzi. Dia kata aku mendengar, tapi riwayat dia ni secara sama, orang panggil. Bila kata aku mendengar, sami'tu. Itu kedudukannya kuat dah tu. Kuat. Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata. Muhammad bin Ismail. Seperti kita dah baca dah tadi, tengok sini nak ada nota 114. Muhammad bin Ismail yang tersebut di dalam sanad ini ialah Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan sekadar bertanya tentang hadis berkenaan, malah beliau juga berhasrat agar Abu Asim An-Nabil menyampaikannya kepada beliau. Imam Bukhari naknya lebih dia berasa puas hati kalau Abu Asim An-Nabil menyampaikannya, baca hadis itu. Kata-kata Abu Asim kepada Imam Bukhari pula menunjukkan bagi Sufyan Ats-Tsauri dan Malik, dua tokoh tersohor di zaman sebelum zaman Imam Bukhari. Kedua-dua cara penerimaan dan penyampaian hadis tersebut sama sahaja. Daripada situlah Imam Bukhari ini berpendapat haddatsana dengan akhbarana boleh saja ditukar-tukar. Walaupun pada asalnya haddatsana ketika kita menyampaikan suatu hadis yang kita terima daripada guru dengan guru membacanya di hadapan kita. Itu makna haddatsana. Tetapi boleh juga dikatakan haddatsana dalam keadaan riwayat itu diterima daripada guru dengan murid membaca di hadapan guru. Sepatutnya kata akhbarana kalau murid baca. Tapi boleh saja kita kata haddatsana. Inilah asasnya bagi Imam Bukhari berpendapat begitu. Begitu juga Imam Tirmidzi. Inilah asas-asas bagi mereka mengatakan dua istilah itu, haddatsana dan akhbarana. Begitu juga haddatsani dan akhbarani itu boleh ditukar-tukar, boleh ditukar-tukar. Tak perlu kita sibuk-sibuk sangatlah tentang perkara itu, tak perlu. Jadi pada asalnya Imam Bukhari dia lebih rasa puas hati dia kalau guru dia Abu Asim An-Nabil itu sendiri yang menyampaikan baca hadis ni. Rupa-rupanya dia kata bacalah di hadapanku. Baca. Dia suruh Imam Bukhari baca.
Lepas tu bila nampak macam Imam Bukhari tak berapa puas hati, dia kata, kenapanya kamu tidak membenarkankah? Mana bagi kamu tak haruskah murid baca di hadapan guru? Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri, begitulah sikap ulama-ulama kita daripada dulu lagi. Dia tidak sebut orang sezaman, dia sebut orang sebelum. Orang yang hebat-hebat telah diterima dah umat sebagai tokoh seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Mujtahid, dan Imam Malik bin Anas pun buat begitu. Mereka terima. Jadi maknanya kita ni siapa yang tak mahu terima tu? Kita siapa? Jadi kalau mereka boleh terima, kita pun boleh terima. Sepatutnya begitu. Jangan berasa tak puas hati lagi. Boleh dah tu. Ini nak ceritanya. Jadi tak apalah. Lepas tu Ahmad bin Husain beriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sulaiman Al-Ju'fi Al-Misri beriwayatkan kepada kami. Katanya Abdullah bin Wahab berkata, Abdullah bin Wahab ni anak murid kepada Imam Malik. Ni dia cerita pada dasarnya. Pada dasarnya bila kata begini, apa maksudnya? Hadis yang aku kata haddatsana ketika menyampaikannya berarti apa yang aku dengar bersama orang-orang lain, itulah pada asalnya istilah tu. Kalau seorang diri guru baca haddatsani bila nak menyampaikannya. Kalau ramai salah seorang daripada peserta tu baca, guru dengar saja. Bila kita murid-murid ni nak menyampaikan hadis tu kepada orang lain, kena kata akhbarana. Itu pada dasarnya. Tapi kalau kita seorang kita baca di hadapan guru, bila kita dan guru mengesahkan, bila kita nak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, kita kata akhbarani. Kita kata akhbarani. Itu pada dasarnya. Tetapi mengikut mazhab ataupun pandangan Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan ramai lagi yang lain, mereka kata boleh saja tukar-tukar dua istilah itu, tak jadi masalah. Inilah yang Imam Tirmizi kemukakan pula tu, yang keenam tu. Maknanya nak ceritanya kata-kata Yahya bin Sa'id ini, tapi kena kemukakan sanad juga, padahal bukan kata-kata Nabi pun. Jadi sebabnya orang ni boleh berdusta bukan atas nama Nabi saja, atas nama imam-imam pun boleh juga. Kalau dia nak berdusta. Dengan sebab itu sistem sanad itu dipakai untuk semua, bukan ketika nak menukilkan kata-kata Nabi saja, sabda Nabi saja, kata-kata orang lain pun begitu. Itulah cara yang dipilih oleh muhaddithin, termasuk Imam Tirmizi. Dia kata aku mendengar, bukan orang cerita kat aku, tak aku dengar. Abu Musa bin Muhammad bin Al-Muthanna. Muhammad bin Al-Muthanna ni kata, cerita kat aku. Dia kata apa? Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini adalah Imamul Jarhi wa Ta'dil. Imam Jarh dan Ta'dil. Boleh dikatakan orang rujuk kat dia. Kata-kata dia tu memang kuat lah. Dia kata apa? Haddatsana dan akhbarana itu sama sahaja. Jadi dengan sebab itu orang seperti Imam Tirmizi, Imam Bukhari kata boleh, boleh sama saja. Siapa nak baca ni? Silakan baca nota 115 ni. Kan boleh murid baca pun boleh juga, sama. Jadi kita nak praktik lah ni. Nak praktik lah. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Sila. Salah satu daripadanya boleh sahaja digunakan ketika menyampaikan hadis, sama ada hadis itu diterima dengan guru membacanya atau murid membacanya. Yeah. Imam Sufyan bin Uyainah bahkan membenarkan lafaz
haddatsana, akhbarana, amba'ana, dan sami'ta. Sami'tu. Sami'tu digunakan ketika menyampaikan hadis, sama ada hadis itu diterima dengan guru membacanya atau murid membacanya. Salah satu daripadanya boleh sahaja digunakan di tempat yang lain. Jadi boleh ni. Nak guna yang mana-mana saja boleh ni. Itu mengikut Sufyan bin Uyainah. Tadi kita sebut Sufyan Thauri. Ini Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan bin Uyainah ni tokoh juga, dan salah seorang, bukan tokoh hadis saja. Imam mujtahid, salah seorang imam mujtahid. Begitu baca lagi. Imam Bukhari berdalil dengan hadis Ibn Umar yang meriwayatkan tentang teka-teki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis yang dihadirinya ayahnya, ini Umar, dan lain-lain sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertanya para hadirin di dalam majlis itu dengan katanya, di antara sekian banyak pokok, ada satu pokok yang tidak luruh daun-daunnya. Ia menyerupai orang Islam. Lalu baginda bersabda, Fahaddithuni mahiyah. Fahaddithuni mahiyah. Tolong kamu ceritakan apakah itu. Demikianlah tersebut dalam salah satu saluran riwayat. Dalam satu saluran riwayat yang lain tersebut bagaimana baginda bersabda, akhbiruni, beritahulah kepadaku. Sementara dalam satu saluran riwayat yang lain pula baginda bersabda, ambiuni, beritahulah kepadaku. Dengan itu dapatlah dipahami bahawa lafaz hadis haddatsana, lafaz tahdits dipanggil tahdits, lafaz tahdits haddatsana, ikhbar, akhbarana, dan amba'ana itu sama sahaja. Masing-masing daripadanya boleh digunakan dan boleh ditukar-tukar tempat antara satu sama lain. Abu Mus'ab juga jadi boleh tokoh guna semua. Boleh guna. Ini nota yang ke-16 pula ni. Kata Abu Isa, aku berada di samping Abu Mus'ab Al-Madini, lalu dibaca di hadapannya beberapa hadisnya. Maka aku bertanya, bagaimana kami akan kata apabila hendak meriwayatkannya kepada orang lain? Itu maksudnya. Bagaimana kami akan kata? Itu saja, dia bercakap ringkas-ringkas. Jadi kami akan kata tu maksudnya apabila hendak meriwayatkannya kepada orang lain, kami kata macam mana? Jawab beliau, katalah haddatsana Abu Mus'ab. Padahal bukan Abu Mus'ab yang baca. Haddatsana ni pada asalnya kalau guru tu baca, dia tidak baca, orang lain baca, tapi dia benar juga. Bila anak murid ni nak riwayat guna haddatsana, dia benar juga. Ini nota 116, sila baca tadi. Siapa tadi baca tadi? Saya, Alana. Nama apa dah yang baca tadi? Suwardi. Sila Suwardi. Abu Mus'ab juga antara tokoh hadis yang mengharuskan lafaz haddatsana digunakan di tempat akhbarana, dan lafaz akhbarana pula digunakan di tempat haddatsana ketika menyampaikan hadis. Padahal menurut orang-orang yang membezakan kedua istilah tersebut dan mengkhususkannya penggunaan seperti itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bagi orang yang membezakanlah. Tapi bagi orang-orang yang seperti Imam Bukhari, seperti Imam Tirmidzi, tak jadi masalah. Jadi kesimpulannya apa? Ni pasal kita masuk perkara ke-12 ni. Jadi kesimpulannya apa agaknya Suwardi? Apa yang Imam Tirmidzi cerita ni? Dia bawa tujuh riwayat ni, pandangan ulama. Apa sebenarnya dia nak cerita ni? Penggunaan istilah itu dibenarkan. Sama ada akhbarana dan haddatsana sama sahaja. Ya.
Itu maksudnya. Siapa boleh meneka apa maksud ni sebenarnya. Imam Tirmidzi nak cerita. Kena ingat ni kitab ilal ni, kitab ilal. Bukan kitab hadis, kitab ilal. Apa tujuan Imam Tirmidzi kemukakan banyak 7 riwayat. Nak cerita tak ada beza di antara akhbarana dengan haddatsana. Siapa boleh cerita? Silakan. Tampil ke hadapan, silakan. Apa yang nampak apa? Sebab kitab zaman dulu dia bukan seperti kitab sekarang ni mudah nak faham. Sebab itulah kitab-kitab dulu ni orang belajar sebenarnya. Nampak kecil je. Oh, kecil pun orang kata orang Kelantan kata lada buru, cabai Melaka. Pedas. Kecil pun, rasa sebiji badan dah. Kitab Ilal Tirmizi ni kecil je. Risalah. Apa dia sebalik? Cuba cerita ramai-ramai kita ni ada berapa orang ni? Ada berapa orang ni? Siapa ketua kelas kita ni? Assalamualaikum Maulana. Silakan. Ni siapa ni? Muhammad Sabri ya? Muhammad Sabri, betul. Daripada Puncak Alam. Daripada Bandar Puncak Alam. Cuba bagi apa maksud? Yang saya fahami setakat ni, Al-Imam Abu Isa Tirmidzi nak beritahu kepada kita bahawa tidak ada perbezaan di antara haddatsan dengan akhbarana, yakni satu orang yang mana kalau sama ada dia baca sendiri pada guru ataupun guru yang meriwayatkan kepada dia boleh menggunakan kedua-dua lafaz, sama ada nak gunakan akhbarana atau akhbarani atau muhaddatsan atau muhaddatsani. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang saya faham lah. Itu memang zahir lah. Ada lagi pandangan lain, cuba bagi. Kita santai-santai bincang-bincang gini kan, hidup sikit. Ada lagi nak bagi pandangan? Jangan lupa kitab yang kita baca ni kitab ilal. Mungkin saya boleh bagi pandangan sikit kot. Sila. Siapa ni? Afif. Afif daripada Kelantan. Ya, silakan. Mungkin Imam Tirmidzi nak bagi tahu kalaulah dia sebut akhbarana ke ataupun haddatsana ke, dia bagi dia sama saja. Walaupun ada ulama yang membezakan, tapi bagi dia sama saja. Jadi kalaulah kita nak tahu sama ada betul akhbarana ataupun sama ada dia ambil daripada guru ataupun dia baca dari guru, maka kita kena semak balik. Gitu lah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Biar hidup sikit majlis kita ni. Tadi kan Nabi pun ada tanya, ada teka-teki. Dia kata satu pokok. Daun-daun dia tak tahu. Cuba kamu cerita apa? Itu cara belajar juga tu. Sekarang ni saya nak tanya lah, apa tujuan Imam Tirmidzi sebenarnya? Silakan, siapa? Ya, siapa? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Saya Nasir. Syed Nasir lah. Dari Labuan. Daripada mana tu? Labuan ya? Labuan. Jauh. Jauh. Silakan. Saya memanglah macam soalan Maulana, apa sebenarnya pandangan, apa sebenarnya yang Imam Tirmidzi nak bawakan. Saya macam terfikir lebih benda tu dari segi kalaulah kalaulah tajuk ni dibincangkan tentang haddatsana, bagaimana dengan sanad-sanad yang tak sebut haddatsana macam an tu? Saya nampak macam penekanan kepada haddatsana ni nak bagi tahu kata itu adalah tasmi' atau maksudnya mereka mendengar benda tu, sama ada guru atau murid baca tu, maknanya hadis tu disampaikan dengan maknanya dia dengar, dia berhadapan dengan guru tu dalam satu majlis. Sedangkan dia timbul persoalan an tu pula. An tu jadi grade 2 ke atau macam mana? Entahlah. Itulah pandangan saya Maulana. Ya. Yang lain-lain lagi, silakan. Kita ada pelajar lelaki, wanita pun ada. Silakan terbuka. Zaman Nabi SAW dulu, bila belajar kan, bukan lelaki saja yang bersuara. Perempuan pun kalau ada kemusykilan dia tanya ke muka kan. Sekarang ni kita nak pelajar-pelajar ni ikut serta lah.
menyumbangkan pandangan. Silakan. Apa maksud Imam Tirmizi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafizuddin. Ya, daripada mana Hafizuddin? Daripada Kanga. Sambil-sambil itu kita berkenalan Jadi bagus juga saya pun tidak terfikir dulu sebelum COVID ni kan, kita boleh berhubung ni seluruh Malaysia, bahkan kalau ada di luar daripada Malaysia pun boleh ikut serta lagi dengan cara begini ya. Saya pun tak terfikir juga masa pergi dekat Teratak Hadis dulu tu berapa ramai sangat secara berdepan ni. Rupanya Allah SWT di sebalik COVID yang kita alami dengan agak dahsyat jugalah kesannya. Kepada kita di sebalik itu kita dapat benda-benda begini ni. Terbuka pintu-pintu rahmat Allah. Silakan Hafizuddin. Alhamdulillah. Saya cuba Maulana. Ya. Imam At-Tirmizi mengemukakan dalil-dalil ini bagi tujuan pertama seperti yang zahir kita jelas, iaitu dia nak nyatakan bahawa sama antara haddasana akhbarana itu lafaz simak tersebut. Tujuan dia ialah untuk mengkritik pandangan yang menyatakan ada beza pada kalimah-kalimah tersebut, dan pandangan tersebut tidak ada dalil, dan Imam Tirmizi mengemukakan dalil-dalil daripada hadis-hadis dan juga pandangan-pandangan para ulama yang terdahulu lah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Maulana Amir daripada Bangi. Amir, silakan. Saya rasa saya setuju dengan kawan-kawan saya tadi, tapi saya nak tambah perlunya penyaksian antara guru dan murid tu. Sebab itulah ada hadasana dengan akhbarana. Maknanya perlu ada penyaksian. Ya. Memanglah kalau hadasana dan akhbarana tentu dah ada penyaksian. Itulah pendapat saya Maulana. Okey. Ada lagi yang lain? Maknanya ada lagi poin besar sebenarnya. Jangan lupa dah berapa kali dah saya sebut, ini kita baca kitab ilal. Dan jangan lupa apa makna ilal. Jangan lupa itu. Silakan, teruskan. Nabi SAW kadang-kadang dia tanya beberapa kali atau dia cerita. Dia tak sebenarnya nak menarik perhatian. Baru kita ingat sikit poin tu apabila diceritakan. Kalau saya terus cerita, boleh jadi pelajar-pelajar dia tak perasan. Ini poin besar sebenarnya. Dia tak perasan dan mudah lupa. Sebab itu antara hikmah soal jawab begini ni kan. Bayangkan, misalnya 20 orang jawab pun tak tepat lagi. Mesti kita ingat lama tu peristiwa tu. Sebab saya tidak sentiasa tanya juga. Cuba silakan. Apa lagi? Cuba lagi. Saya lagi Maulana, sekali lagi. Siapa? Saya Nasir. Silakan. Ya. Saya rasa seolah-olah Imam Tirmizi dia nak menekankan bahawa kalau selain hadasana dengan lafaz-lafaz tasmi' tadi tu, kita perlu bagi penekanan. Ada penyakit-penyakit dia. Ada kita kena syok. Itulah pandangan saya. Ya. Okey. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa tu? Tirmizi mana? Ya, silakan. Mungkin dari segi bahasa dia nak menghapus atau penggantian posisi huruf tu lah, dari segi penggunaan hadasana akhbarana tu. Apa maksudnya? Cara penggunaan akhbarana, hadasana semua tu dari segi dia nak ada perbezaan pendapat yang mengkhususkan penggunaan akhbarana dengan hadasana ni, tapi dia bagi Imam Tirmizi, Imam Bukhari, dia tak mengkhususkan, dia meletakkan dia boleh dia ni. Memang begitu, tapi tak kena lagi tu. Orang Kelantan kata tak kena betul-betul atas putih. Silakan. Cuba. Orang kata mengadu nasib.
Cuba. Ada lagi? Ramai kita ni kan? Cubalah. Ambil bahagian. Baru hidup majlis. Siapa lagi? Zaim. Assalamualaikum Maulana. Cuba ni. Kesimpulannya macam hadatsana dengan akhbarana ni dia tak ambil tempat siapa pun yang baca hadis itu, sama ada guru atau muridnya. Maknanya kira macam yalah, macam kawan-kawan cakap tadi lah, lebih kurang macam tak ada beza lah maksudnya. So kat situ kita macam kawan-kawan duk cakap tadi, kita tak ambil kira pun siapa guru, siapa murid. Cuma yang kita, macam ada seorang tadi saya lupa, dia bagi tahu ia pentingkan kepada bila lafaz hadatsana ni kita nampak kita macam mana, kita betul-betul sedang belajar dengan betul lah. Yang itulah bagi pendapat Ana lah, wallahu a'lam. Akhbarana pula tak betul-betul belajar ke? Betul juga tak? Dah sama, maknanya betul-betul sama lah. Silakan yang lain-lain lagi. Boleh. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Nizam dari Shah Alam Maulana. Nizam. Sahabat kita Nizam juga yang selalu dia itu. Ya, betul. Lama betul tak nampak. Boleh tak tengok saya lama dah rindu. 2 tahun lebih ni. Tak bertemu. Macam mana dah berubah, macam mana dah sekarang ni. Boleh kata tengok sahabat-sahabat kita kenal Nizam. Kena buka video tu. Saya di luar ni Maulana, bukan di rumah. Okey. Taklah, ni saya cuba je lah Ya. Sebab tadi tu macam Imam Tirmizi tidak membezakan antara dapat dengar dari guru ataupun dia yang mendengarkan dari guru. Jadi saya rasa sebab kita ni dalam kitab ilal, jadi mungkin kecacatan tu boleh datang daripada murid ataupun kecacatan daripada satu hadis tu boleh datang dari guru. Maksudnya kita boleh tengok dari dua-dua segi lah. Mungkin penerimaan dia kurang tepat ataupun penyampaian dia kurang tepat. Wallahu a'lam. Bagus tu pandangan, tapi tak tepat lagi. Sila lagi. Sila lagi. Sila lagi. Siapa lagi nak tampil? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Arif Maulana daripada Kuala Lumpur. Ya. Arif. Rasanya Maulana, apa yang saya faham, lafaz akhbarana ini lebih umum lah daripada lafaz hadatsana. Lafaz akhbar a'am min lafaz at-tahdid. Apa? Bahwa lafaz salih lamma hadatha bihi asy-syekh. Seolah-olah macam bila sebut akhbarana tu perkataan itu diikrar ataupun diperakui oleh guru lah. Dia apa? Kerana lafaz akhbar ni lebih umum daripada lafaz at-tahdid. Lafaz akhbar tu lebih umum daripada lafaz at-tahdid. Tapi tadi dia kata sama saja kan? Itu yang saya sangat Ya. Bila yang lain-lain lagi cuba. Mana penuntut wanita ni tak tampil seorang pun. Silakan. Lelaki pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Mana saya cubalah. Nama saya Fuad. Saya dari Kubang Krian. Kubang Krian. Dekat sangat ni. Tantas sebelah rumah kita ni. Silakan. Yang saya nampak di sini
dalam Ya. kita dalam mencari ilmu ni, tak apa baca pun. Asalkan ada orang yang berilmu yang boleh dengar dan betulkan kalau salah. Yang mana tu? Allah Yang mana? Alam. Maknanya Ya, kalau ya, dia ya. baca dan dia baca saja tapi ada guru yang dengar, maknanya boleh. Dibolehkan. Gitu. Ah, Tu Allah Alam. ya. Cubaan, Ada lagi? cubaan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Atau nak angkat tangan dah? Semua nak angkat tangan dah? Atau macam mana? Kalau rasa nampak lagi, silakan. Siapa-siapa yang nampak tu. Sekarang ni saya nak tanya terlebih dahulu ya. Sebab kita belajar ilal ni. Jadi kena ingat tu. Apa takrif hadis sahih? Boleh sesiapa bagi? Kalau bagi yang Arab tu lagi baik. Siapa boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba. Siapa ni? Sabri. Mas Sabri. Silakan. Pertama, ittisalul isnad. Kedua, tamud dhabt. Ketiga, adamus syuzuz. Keempat, adamul ilal. Kelima, al-udul atau al-adlu. Kalau menepati kelima-lima ni, maka hadis sahih. Itu boleh tak? Boleh. Boleh faham ke yang lain-lain? Nampak tak? 5 perkara yang disebutkan tadi tu. Bila cukup syarat itu, orang panggil hadis sahih. Yang ada masalah ni, ilal ini, dia satu daripada 5 tu. Dia mesti hadis itu tidak ada apa-apa illatnya. Tidak ada apa-apa illatnya. Illat tu apa maksud illat itu? Iaitu suatu kecacatan atau kekurangan yang tersembunyi. Secara zahirnya kita nampak sahih dah cukup dah syarat. Rupa-rupanya ada satu sudut. Iaitu illat dia. Ada kecacatan, kekurangan yang tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi, misalnya perawi itu dhaif, itu tidak tersembunyi. Itu bukan masuk dalam bab ilal. Bukan masuk dalam bab ilal. Ilal ni kalau tersembunyi, tak nampak zahir ni. Supaya orang sakit, kita tengok orang sihat, kita kata sihat. Rupanya dia ada penyakit dalam tu. Walaupun muka dia merah, walaupun nampak dia cergas, dia sakit berat tu. Dia ada jantung tu, penyakit jantung misalnya. Siapa nak tahu tu? Yang tersembunyi tu. Kecuali doktor. Yang pakar. Dia tahulah sama ada menggunakan alat dia ke ataupun dia tengok saja dia tahu dah ni. Kalau cara macam ni pergerakan begini ni, ini ada penyakit ni. Yang tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi, misalnya perawi itu dhaif, itu bukan illat. Itu bukan illat. Jadi yang kita nak sebutnya illat tu. Illat yang tersembunyi. Bila ada itu, walaupun cukup 4 lagi syarat tu cukup, tetap dhaif juga hadis itu, tidak jadi sahih. Bila ada satu ni illat ni. Jadi di sini saya jawablah dah. Boleh dah tu dah. Lama dah tu tanya. Di sini di sebalik Imam Tirmizi cerita ni, antara dua ni memang ada khilaf ni. Ada sana, ada yang kata kalau guru saja yang baca, baru murid boleh kata haddatsana. Kalau murid baca, dia tak boleh kata haddatsana. Dia kena kata akhbarana. Bagi dia, bagi ulama ni, satu golongan ulama, salahlah macam tu. Jadi adakah kalau seseorang tu guru dia baca, tiba-tiba dia kata akhbarana. Ini bagi Imam Tirmizi, dia nak cerita semacam illat juga. Tapi illat yang tidak disepakati oleh semua. Bagi orang yang betul-betul dia pegang betul-betul ni,
istilah asal itu, makna bagi dia kalau orang tukar jadi ada ilat di situ. Sudah ada sedikit ilat. Kenapa ke tidak tu? Dia agak sama ada tidak dhabt ke, sebab dia syarat dia kena dhabit, dhabt perawi tu. Tepat. Kalau guru kata, dia kena kata haddatsana lah. Kalau guru baca, kalau dia baca, pelajar baca, dia kena kata akhbarana lah. Kenapa tidak? Tak tepat pula tu. Itu dipanggil tidak dhabit. Bila tidak dhabit itu semacam ada kekurangan itu. Imam Tirmizi nak kata bagi dia dan bagi sekian ramai ulama ini tak termasuk dalam ilat. Boleh faham ke tidak tu? Faham. Walaupun setengah ulama kata itu ilat. Itu ilat. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak ilat. Itu tujuan Imam Tirmizi kemukakan, bukan dia nak cerita beza tu saja. Memanglah kita dah tahu dah itu tu. Tapi adakah boleh dikira ini sebagai ilat atau tidak? Jawabnya ulama terbagi kepada dua. Kalau Imam Bukhari, Imam Tirmizi itu tidak boleh dikira sebagai ilat. Tetapi bagi orang yang kuat sangat pegang dengan itu, maknanya ilat lah tu. Itu pun satu bentuk ilat juga. Sampai begitu sekali halusnya, telitinya. Jadi bagi orang yang kata tu, jangan kata saja, kena laksanakanlah. Bila kita kata gitu, kena ikut cara begitulah. Apa ke tidak tu? Bila kita kata kita ni Hanafi misalnya, jangan makanlah ketam. Sebab ketam tu haram mazhab Hanafi. Dia betul-betul lah, ikut betul-betul lah. Kalau orang tanya haram. Tapi haram ini adakah semua ulama sepakat kata haram? Tidak. Syafi'i apa lama lagi yang lain, Ahmad, Malik kata tidak haram. Ini di khilaf. Haram yang khilaf. Yang khilaf, bukan haram yang betul-betul disepakati. Sama juga ilat tadi, bukan ilat yang disepakati. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan itu juga ilat. Tapi kalau dia pegang itu, kena pegang sungguh lah. Begitu. Boleh ke? Bolehkah? Faham dah? Ni sekejap Maulana nak tanya. Ya. Sebenarnya maksudnya wujud, boleh dikatakan wujud suatu penipuan tersembunyi ke Maulana? Begitulah seseolahnya. Kalau seseorang perawi itu dia ada niat. Dia kata haddatsana tu supaya orang kata guru baca, mestilah yang guru baca dia lebih tepat. Jadi dia nak meninggikan taraf hadis dia tu. Padahal dia bukan guru baca, dia baca. Itu semacam ada menyembunyikan sesuatu tu, nak mengelokkan riwayat dia, menguatkan riwayat dia kata haddatsana. Tetapi masalahnya, mana yang lebih kuat, guru baca ke murid baca, itu pun ada khilaf dah di situ. Kita dah bincang dah sebelum ni kan. Di situ pun ada khilaf. Yang guru baca lebih baik ke atau yang murid baca? Ada yang kata yang guru baca tu lebih baik sebab guru lebih tepat bacaannya. Kalau murid baca, boleh jadi guru tak dengar. Dia baca salah. Jadi murid-murid lain, pelajar-pelajar lain ingat guru mengesahkan. Padahal guru tak dengar. Macam kita baca sekarang ni. Ada putus lain. Sekejap. Jadi guru tak dengar. Yang lain-lain ingat ke guru ni mengesahkan. Jadi dia sebut haddatsana tu nak cerita guru sendiri baca. Jadi tidak ada silap lah kira-kira. Sebenarnya secara senyap-senyap dia nak mengelokkan riwayat dia tu, meninggikan darjat riwayat dia tu dengan kata haddatsana. Ini pun satu macam tidak amanah juga. Itulah terletak, di situlah terletak ilat. Sebab ilat-ilat ni barang tersembunyi. Mana kita tahu niat dia tu? Mana kita tahu? Kalau niat dia begitu sungguh, teruk jadinya. Tak amanah tu.
Sedangkan orang adil, syarat adil ni kena amanah, kena bagus, orang yang ikhlas, apa semua tu. Mana kita tahu hati orang. Sebab itu, bagi orang yang kata tak boleh, kalau yang guru baca, baru boleh kata haddatsana. Kalau murid baca, ikut macam mana-mana pun, tak boleh kata haddatsana, kena kata akhbarana. Kalau tidak, dia kira sebagai illat. Walau bagaimanapun, illat ini illat yang tidak disepakati, bukan disepakati. Begitulah secara ringkasnya. Ini poin yang penting ya. Di sebalik saya tanya banyak tadi tu, sebenarnya nak suruh ingatlah. Poin tu besar tu. Dan ini cara kitab lama, dia tak cerita. Penulis kita tak cerita apa tujuan aku bawa ni 7 riwayat ni. Apa tujuan? Cuma kita kena ingat, jangan lupa, orang kata jangan hilang punca. Ni kitab hilang, mesti ada kait dengan ilat lah. Kalau tidak, sekadar nak ceritakan riwayat begitu, kitab lain pun ada. Kitab ulumul hadis, kitab mustalah hadis pun ada cerita benda macam ni. Apa kena-mengenanya dengan kitab ilal ni? Kadang-kadang kalau kita tak boleh bagi poin ini kan, kita tak nampak. Di mana yang kata kitab Tirmizi ni ilal tu masyhur sangat tu? Masyhur dari sudut apa? Tak nampak. Ya. Baiklah, sekarang ni perkara ke-12. Perkara ke-12. Ini dah masuk bab lain pula ni kan. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk bacaan teks kita ni, dan bolehlah kita mulakan soal jawab pula, sesi soal jawab kita untuk kedua-dua kitab ni. Silakan, ada apa-apakah kemusykilan? Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya tadi ni dia timbul pertanyaan, tertanya-tanya dalam fikiran sekarang ni, apabila riwayat yang melibatkan haddatsana ni, walaupun kita sudah sepakat bahawa ada khilaf kat situ, tak apalah, kita terima bahawa penekanan ulama pada istilah haddatsana ni tertimbul soalan, tanda tanya saya, kalau anak-anak macam mana Maulana? Adakah benda tu menyebabkan kalau haddatsana tadi pun guru baca dengan anak murid baca pun sudah jadi perbincangan yang detail begitu, kalau riwayat yang melibatkan an ni kita tak tahu sama ada tak sama. Memang totally tak sama lah kan Maulana kan? Ya. Tak sama. Dalam ilan pun ada juga sebut. Dia memang tak sama. Dari segi darjat dia rendah lah. Ada lagi yang lain? Tanya sikit, minta terangkan yang dalam ilal yang ada Nabi bertanya kepada sahabat ni, antara sekian banyak pokok, ada satu pokok yang tidak. Boleh jelaskan tak lebih lanjut? Sebenarnya kalau semalam saya masuk kelas, sebenarnya hadis itulah yang dibincangkan. Hadis itulah. Tapi dah kita kemarin tak berapa sihat, tak berapa sihat. Hari ni pun dah berair mata lagi. Itu kelas yang akan datang ni lah. InsyaAllah. Tapi boleh saya ceritakan, dia sebenarnya teka-teki itu untuk pokok kurma, pokok tamar. Sebab gini, sahabat-sahabat yang ditanya tu dia tak terfikir yang dekat pokok kurma tu, yang biasa-biasa tepi rumah mereka. Mereka tu terfikir yang jauh-jauh tu. Di belantara mana-mana macam-macam. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Tak tepat. Yang tepat je ialah pokok tamar. Daun dia tu tak luruh. Macam pokoknya je, kalau dia luruh tu dia sekali dengan pelepahnya. Semua sekali. Jadi tiap-tiap daun dia tu tak luruh. Macam pokok-pokok lain kan. Pokok rambutan ke pokok apa dah, daun dia tu luruh secara berasingan. Yang ni tidak. Kalau luruh pun luruh, itu dia lah. Apa orang panggil? Dahan apa? Dahan dia. Pelepah. Pelepah dia tu. Luruh semua lah. Pelepah dia tu.
Dan pokok tu kalau di Malaysia ni, pokoknya macam tu pokoknya lah. Sebab apa? Berbanding dengan Nabi tu, yang sesuai dengan tempat dia, pokok kurma. Pokoknya sifat dia banyak sama dengan pokok kurma tu. Dia tidak mati walaupun ditenggelami air, kecuali kalau puncak dia tu, kepala dia tu pun ditenggelami juga. Macam manusia lah. Dalam air, kepala dia. Kalau setakat tekuk, setakat mulut dia, boleh lagi dia bernafas. Tak mati lagi. Dan manfaat dia banyak. Seperti mana kita kalau pokoknya tu kan, zaman dulu terutamanya, banyak benar lah kegunaan dia tu. Semuanya berguna. Nabi kata seperti orang Islam berguna. Semuanya berguna. Ikut apa pun. Semasa hidup dia, selepas mati dia berguna. Sahabat-sahabat tak terfikir tu. Ibnu Umar terfikir. Ibnu Umar dah terfikir. Ini pokok kurma ni dia ni. Tapi dia malu nak jawab tu. Sebab apa? Ayah dia pun ada di situ. Sahabat-sahabat lain yang tua-tua pun ada. Jadi sebagai beradab dia tak jawab. Tapi semasa dia balik pulang dengan ayah dia, dia kata sebenarnya dia dah terlintas dah nak jawab tu. Ayah dia kata, kenapa kamu tak jawab? Mana tak jadi masalah dalam majlis orang tua, budak-budak jawab, tak apa. Tapi dia kata sebab dia malulah. Oh, Sayyidina Umar kata kalau kamu jawab tadi, ayah sangat bangga. Tak ada lah lebih ayah bangga. Itulah perasaan seorang ayah kalau anak ni cerdik, dia merasa bangga. Terutamanya kalau orang tengok, oh betul lah anak dia jawab. Padahal budak lagi. Macam mana Ibnu Umar boleh agak tu? Sebab gini, ada orang bawa umbuk lah, umbuk. Macam kita umbuknya. Jadi pokok kelapa apa ni taman ni pun dia ada umbuk juga. Ada orang bawa umbuk kepada Nabi SAW. Dan Nabi sambil-sambil makan umbuk tu, dia tanya. Ibnu Umar dah terlintas. Jadi ada clue dia tu di situ. Itulah. Pokok tu maksudnya pokok tamar. Dan Nabi tujuan Imam Bukhari bawakan dia nak ceritanya mengajar ni macam-macam cara dia. Ada kalanya dengan teka-teki, ada kalanya dengan soal jawab. Itu nak menghidupkan majlis tu macam-macam cara kita boleh pilih. Tujuannya nak suruh akal tu jadi bergerak lah, aktif. Kalau semata-mata sebut saja jadi mengantuk pendengar-pendengar. Nabi SAW dalam pengajarannya macam-macam cara digunakan. Itu tujuan Imam Bukhari bawakan hadis tu. Dan di situ banyak pula dia guna hadithuni, ambiuni, akhbiruni. Dalam saluran-saluran riwayat berbeza-beza tu dia guna tu semua tu. Menunjukkan boleh tukar-tukar. Itu Imam Bukhari faham. Begitu. Ya, ada lagi selain daripada tu? Maulana, kami ni daripada Bangi nak minta pencerahan lagi sekali ni yang pasal istilah hadasana dengan abakhrona. Jadi Imam Tirmizi ni dia sinarkan 7 pendapat. Dia mengiktiraf perbezaan pendapat tentang istilah ni. Tapi dia letak dalam kitab ilal. Jadi adakah Imam Tirmizi ni dia menerima benda tu sebagai ilal, tapi pada masa yang sama dia mengiktiraf perbezaan pendapat? Memang dia terima, tapi bagi orang lain lah, bagi dia tidak ilal. Alasannya ni dia bagi dah. Dia semacam nak menolak lah secara halus pendapat itu, bahawa itu tidak boleh dikira sebagai ilal. Berapa banyak cuba kita tengok dalam Bukhari, bukan main tingginya hadis itu kedudukannya. Kan Imam Bukhari tak kisah benda tu. Kalau dikira ilal, banyaklah yang dhaif lah dalam Bukhari itu pula. Begitu caranya. Terima kasih Maulana. Ya, sama. Ya. Terus, Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Izzuddin daripada Kelang nak bertanya satu soalan. Dalam nota Maulana, nota ilal tu muka surat 67. 67 ya? Ya. Ya, sekejap Peringkat bawah sekali Maulana. 67. Ya. Di situ ada dinyatakan mula-mula untuk penyampaian hadis ni ada ulama tidak membenarkannya. Kenapa Maulana? Sebab dia kira lari lah tu.
Yang mana ni? Yang ni kah? Pada ketika sistem Sebab ya betul, sebab ada yang kata boleh disampaikan, ada yang kata tidak dibenarkan. Kenapa ada yang ulama kata tak boleh dibuat sistem penyampaian hadis tu? Ni ada pada mana mula ni ya? Di tajuk Akhbarona juga, Akhbarona tadi cerita sejarah sikit kan awal-awal. Ni. Ya. Ya. Pada umumnya apa yang diriwayatkan oleh mereka tidak bertulis. Ini dah zaman kemudian ni di zaman tabi'in barulah bermula sistem penulisan dan pembukuan hadis secara meluas. Jadi di peringkat permulaannya sebabnya menyalahi tradisi sebelum itu. Begitulah. Adapun secara meluasnya di zaman Imam Malik tu dikira dah boleh dah begitu. Boleh dah. Maknanya dia tulis satu kitab, lepas tu dia ijazahkan. Murid baca ataupun dia baca, kemudian dia ijazahkan kepada murid-murid untuk meriwayatkan hadis daripadanya di dalam kitab itu. Di dalam kitab itu. Dan itu tidak dilakukan oleh sebelum tu, tidak meluas lah, kalau ada pun 1-2 saja. Ya. Lepas tu semakin popular lah cara begitu. Seperti mana sekarang ni kan, kitab-kitab Sahih Bukhari apa semua begitulah, belajar, lepas tu guru ijazahkan. Ijazahkan boleh dah begitu. Kalau secara ringkas lagi, guru suruh baca. Kalau dia tahu dah murid dia ni memang alim dah, guru suruh baca awal, tengah sikit, ujung sikit, habis. Lepas tu dia ijazahkan untuk meriwayatkan semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu melalui sanadnya. Amir lagi sekali ni nak tanya, kalau kita nak riwayat, katalah kami yang nak menyampaikan hadis daripada Maulana, kita sebut akhbarona Maulana Muhammad Asir Yusuf wa bihi qala, lepas tu sambung hadis tu. Macam tu ke cara dia? Kaedah dia. Dah, tak perlu. Saya ni tak sebut dah. Maknanya katakanlah kitab Imam Bukhari. Wa bihi qala akhbarana, Imam Bukhari lah, daripada Imam Bukhari. Jadi saya ni tak payah sebut dah, cuma perlu tahu jelah gitu. Sanad bawah tu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Maknanya kalau orang tu tak ada belajar dalam sistem pengajian macam ni, dia tak timbul lah akhbarana hadatsana tu. Tak timbul. Maknanya setakat yang ada dalam kitab tu lah, setakat tu. Dia tak boleh keluarkan lafaz tadilah akhbarana Imam Bukhari tu. Maknanya kat situ tu Ilal Tirmizi ni nak pastikan hadis yang kita belajar ni betul-betul daripada sistem yang betul lah. Itu lah. Pada bagi dia kena tengoklah orang tu berpendapat macam mana. Kalau sama-sama, dia tak kisahlah. Tak boleh kita kira sebagai ilat itu. Tak boleh. Terima kasih Maulana, barakallahu fikum. Maulana, minta maaf saya nak tanya, tapi ini luar topik juga. Saya nak tanya tapi berkaitan dengan luar topik daripada yang kita belajar hari ni. Ya. Saya nak confirmkan balik, betulkah hadis yang kata tentang buku amalan diangkat pada malam nisfu Syakban dan digantikan dengan buku amalan baru? Tak betul. Itu semua hadis-hadis tu sama ada maudhu' ataupun dhaif sangat. Bagi saya hadis-hadis nisfu Syakban ni tidak ada satu pun yang sahih. Di dalam buku ni saya dah tulis, tapi tak lama lagi akan masuk proses cetak lah. Yang di 99 usul dirayah ni. Dalam ni saya dah bincang panjang betul. Ni 99 usul dirayah ni. Yang ni yang ni. Dalam ni ada sebut tentang
nisfu Sya'ban ini. Amalan dia ke puasa khusus lah. Kalau tidak khusus tu kan kebetulan termasuk dalam hari bid kan, ayyamul bid, itu lain cerita. Tapi secara khusus kerana bulan tu kelebihan itu tak ada, sama ada puasa ke, solat ke, doa ke malam tu tidak ada. Yang sahih tidak ada. Kalau nak tengok bagi puas hati, tengok sinilah. Tengok sini nisfu. Nisfu Sya'ban. Ni panjang cerita ni. Agak panjang ni. Contoh pertama. Saya masukkan di bawah usul 6. Semua hadis dan riwayat yang mengandung usul tahrif maknawi. Ini satu. Berkenaan dengan nisfu Sya'ban ini. Selain daripada itu, ada beberapa lagi di bawah beberapa usul lagi. Ni. Ini pun banyak tempat juga saya masukkan di bawah beberapa usul ni. Perbincangan tentang ni. Kalau nak puas hati baca ni ya. Dari segi hadis-hadisnya saya tengok semua, dari sudut sanadnya, dari sudut matannya. Memang tak boleh buat jadikan pegangan. Kalau ada orang pegang itu, ayolah pendapat dia lah. Bagi saya tak tepat lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dalam ilmu hadis, kalau kita tengok ulama-ulama hadis macam Imam Tirmizi, Imam Bukhari, mereka tekankan tahdis ni. Bagaimana dengan sanad-sanad dalam tarikat-tarikat yang tahu saya dia tak ada pun hadasana ni, kalau serban-serban depa kan. Dia hanya daripada tiba-tiba daripada Ali bin Abi Talib. Jadi kenapa, macam mana tu Maulana? Sedangkan bagi masyarakat, itu sanad yang kuat. Sedangkan dalam ilmu hadis kita tengok beratnya kita bincang sampai berjam-jam untuk perkataan hadasana akhbarana saja. Pendapat Maulana sikit. Mana sebenarnya sanad-sanad mereka itu tak boleh nak pakai, tidak muktabar. Itulah secara ringkasnya. Secara ringkasnya tak boleh nak pakai. Sebenarnya banyak putus sana sini. Sebab itu dia selalu guna an-an itu. Nak mengelak daripada tertuduh dusta. Dengan gunakan riwayat secara an-anah tu, jadi terlepaslah daripada hukuman mengada-ngadakan sanad itu. Sebenarnya begitu. Jadi tak boleh nak pakai. Kalau betul-betul ikut cara hadis ni tak akan lulus lah, gitulah boleh katakan. Dakwaan semata-mata lah, dakwaan. Dengan sebab itu, dengan adanya kita belajar sistem ni kan, sangat berguna. Sebab inilah orang lain-lain tu ambil, dia pinjam daripada kaedah ulama hadis ini. Tapi dia pinjam pun tidak sepenuhnya. Itulah benda. Menyebabkan, sebab apa? Sebab dia tahu orang tanya tentang sanad-sanad ni. Jadi dia adakan sanad. Yang sebenarnya kalau nak menepati syarat dia tak jauh. Nak banding dengan hadis ni. Terima kasih Maulana, masih jelas. Ya.